Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel Cikgu Duan. Bagi yang pertama kali masuk ke channel Cikgu, jangan lupa like, share dan subscribe dan tekan butang loceng di bawah. So, untuk video kali ini kita teruskan dengan bab 6 tingkatan 4 KSSM membandingkan kekuatan tulang yang padat dan tulang yang berongga. Okey. So, tulang yang berongga ni contohnya burung lah. Tulang yang padat, vertebrata darat, contoh tu apa dia? Gajah. Vertebrata darat seperti gajah mempunyai tulang yang besar, padat dan kuat. Semua orang tahu ni. Hal ini demikian kerana keseluruhan berat badannya disokong oleh rangka dalam. Burung mempunyai tulang berongga untuk membolehkannya terbang. So, bila berongga ni dia ringan. So, senang burung nak terbang. Tulang berongga mempunyai beberapa kelebihan. Okey. Ringan dan kuat, membenarkan vertebrata bergerak dengan lebih cepat, memerlukan kalsium dan fosforus yang kurang. Sebab apa kurang? Sebab dia berongga. Okey, kita tengok pula. Sistem sokongan dengan faktor kestabilan haiwan. Okey. Sistem sokongan yang baik membolehkan sesuatu haiwan itu bergerak dengan lebih lancar dan cekap. Okey. Senanglah nak bergerak macam mana. Kalau tinggi macam mana. Kestabilan sesuatu haiwan berbeza mengikut titik keseimbangan pada sistem sokongan haiwan tersebut. Okey. So, macam kita lah. Kalau nak berdiri dua kaki dengan satu kaki, yang mana lebih stabil? Of course lah, dua kaki. Okey. Pusat graviti merujuk kepada titik keseimbangan sesuatu sistem sokongan ataupun objek. Titik keseimbangan ini ialah titik keseluruhan berat sistem sokongan atau objek itu bertindak untuk mengimbangi kedudukan sistem sokongan atau objek tersebut. Tu maksud titik keseimbangan. Maksudnya titik semua orang panggil ibu lah. Pusat kat sini. Kedudukan pusat graviti memainkan peranan penting kepada haiwan. Secara umumnya, haiwan yang mempunyai pusat graviti yang rendah lebih stabil lah daripada haiwan yang mempunyai pusat graviti yang tinggi. Contoh kat situ, of course lah, buaya lebih stabil lagi daripada zirafah. Sebagai contoh, zirafah kurang stabil semasa berdiri kerana pusat graviti yang tinggi berbanding dengan kura-kura dan buaya yang stabil secara semula jadi kerana mempunyai pusat graviti yang rendah. Tu, kalau ikut comparing ni. Faktor yang mempengaruhi kestabilan sesuatu objek. So, maksudnya, apa yang mempengaruhi kestabilan? Apa dia? Ada dua. Yang pertama, pusat graviti. Yang kedua, luas tapak. So, kita tengok P dengan Q ni. Pusat graviti yang mana lebih rendah? P lebih stabil daripada Q. Sebab apa? Pusat graviti dia lebih rendah. Satu lagi, R dengan S ni, yang mana lebih stabil? R lebih stabil sebab apa? Dia lebih, tengok tapak dia lebih luas. Tapak berbanding S. Tu. Ingat, ada dua faktor. Pusat graviti dan luas tapak. Contoh. So, macam mana zirafah dia nak minum? Minum air. So, tu dia buat kaki dia macam tu. Antara cabaran yang dihadapi oleh haiwan yang tinggi ni untuk mengekalkan kestabilan semasa menjalani kehidupan seharian. Sebagai contoh, zirafah yang tinggi menghadapi kesukaran untuk minum air berbanding dengan haiwan yang lain. Bagi mengatasi masalah ini, zirafah terpaksa menambahkan luas tapak sistem sokongan dengan mengangkangkan kakinya. So, dia terpaksa kangkang lah nak bagi rendah. Pusat graviti tu. Luas tapak pun. Okey. Tindakan ini akan merendahkan pusat graviti zirafah supaya tidak mudah tumbang. Tu fungsi dia. Sebab tu dia kangkang kaki dia. Yang ni pula macam mana? Keadaan yang sama juga dihadapi oleh kanguru.
Hal ini demikian kerana kangaroo melompat dan berdiri menggunakan dua kaki belakang dia. Kaki hadapan kangaroo tidak digunakan untuk berdiri. So depan dua depan tu memang bukan untuk berdiri. Keadaan ini menyebabkan kangaroo menjadi tidak stabil dan mudah tumbang ketika tidak bergerak. Sebab tu dah dia selalu melompat-lompat kangaroo. Bagi mengatasi masalah ini, kangaroo menggunakan ekornya sebagai sistem sokongan untuk balancing bagi mengelakkannya daripada tumbang. Penggunaan ekor sebagai tongkat ini akan menambahkan luas tapak kangaroo ketika tidak bergerak. Tu fungsi ekor kangaroo. Wallahualam. So setakat itu saja perkongsian cikgu untuk kali ini. Kalau anda suka video cikgu, jangan lupa like, share dan subscribe dan tekan butang loceng di bawah. Sehingga berjumpa lagi dalam video akan datang. Wallahualam. Assalamualaikum.